Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala dapat kita bertemu kembali pada kelas kita pada hari ini. Insya-Allah. Hari ini Ustaz akan mengajar untuk topik tingkatan 2 pendidikan Islam dalam bidang fiqh yang bertajuk Puasa Benteng Diri. Baik, kita lihat kepada maksud puasa. Dari segi bahasa, bermaksud menahan diri. Manakala dari segi istilah pula, bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, mengikut syarat yang tertentu dan disertai dengan niat puasa. Okey, jadi maksud di sini adalah dari segi istilah menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya kita mengorek hidung. Lepas tu kita memasukkan sesuatu dalam rongga kita, makan ke minum ke air dengan sengaja. Jadi itu adalah perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi bermulanya terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Maksud di sini bermulanya detik waktu subuh sehinggalah waktu maghrib. Jadi ini adalah tempoh masa yang dikira sebagai waktu berpuasa, mengikut syarat yang tertentu. Ada syarat-syarat dia dan disertai dengan niat puasa. Kalau tak ada niat puasa, maka tidak sah kita berpuasa. Seterusnya kita lihat hukum puasa. Puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Ingat tu, hukum wajib kalau bulan Ramadan. Kepada siapa? Kepada manusia yang beragama Islam seperti kita, ya. Jadi wajib ini bermaksud apa? Melakukan dapat pahala, dan meninggalkan mendapat dosa. Itu maksud wajib. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Di dalam dalil juga ada disebutkan berkaitan dengan puasa, iaitu dalil daripada Al-Quran. Kita lihat yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Itu dalil puasa dalam Al-Quran. Manakala dalil puasa di dalam hadis pula, ya, Nabi pernah bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan, dan berbukalah, yakni berayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Jadi itu yang dimaksudkan puasa dari hadis. Seterusnya kita lihat kepada para pelajar tentang niat puasa di bulan Ramadan. Jadi bila niat ni salah satu dalam segi istilahnya, salah satu perkara yang perlu kita buat, ya. Kalau tak buat, tidak sah kita punya puasa. Jadi apa niat puasa Ramadan kita? Biasa juga kita pernah dengar kan. Jadi kita baca sama-sama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya, sahaja aku niat, ya, berpuasa sehari penuh besok, ya, di bulan Ramadan dalam tahun ini atas perintah Allah, kerana Allah Ta'ala. Okey, itu adalah kalau kita kita niat untuk puasa pada esok hari. Jadi hari-hari lah kita cuba, sebab bila setiap hari kita niatkan kita punya puasa, insya-Allah kita akan terbiasa. Okey.
Baik, seterusnya kita lihat keistimewaan bulan Ramadan. Ya, kita lihat apa istimewanya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ni istimewa? Sebab apa? Persoalan di sini. Sebab yang pertama kita lihat di mana bulan Ramadan iaitu bulan yang diturunkan Al-Quran. Okey. Baik, yang kedua, bulan Ramadan ialah bulan untuk berpuasa, ya. Itu sebab bulan Ramadan penting, sebab bulan yang kita puasa. Okey, yang ketiga, di mana bulan yang terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana ada satu malam, ya, disebut Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar ini adalah dia di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, baik. Yang keempat pula iaitu bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, di mana kita disarankan untuk melakukan amalan kebaikan ketika bulan Ramadan. Dan waktu inilah kita mohon ampunan, kita bertaubat, minta Allah tingkatkan amalan kita supaya apa yang kita buat, amalan kita yang buat mendapat pahala ganjaran yang lebih banyak berbanding yang kita buat perkara yang tidak baik. Jadi di situ adalah bulan Ramadan merupakan keistimewa bagi umat Islam. Seterusnya kita lihat syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib puasa? Kita akan lihat syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Ya, betul. Yang pertama adalah Islam. Kalau bukan Islam, tidak dikira syarat ni wajib, ya. Okey, kalau diorang bukan Islam nak puasa pun tak ada masalah, ya. Okey, baik. Yang kedua, baligh. Baligh ni kira bila dah cukup umur, kita kena segala amalan kita kena tanggung. Jadi waktu itu adalah syarat wajib untuk kita berpuasa. Bagaimana dengan adik-adik kita yang kecil, ya, dikira sebagai mumayyiz, ya. Kalau adik kita yang kecil tidak disyaratkan untuk wajib puasa, tapi kita boleh ajak, ya, dia puasa bersama-sama. Kalau tak mampu tidak mengapa. Tetapi kalau dah balik, dah cukup umur, maka syarat wajib untuk kita berpuasa itu ada. Yang ketiga, berakal. Jadi berakal, kita boleh berfikir secara waras. Bagi orang-orang gila yang tidak waras, yang tidak berakal, mereka tidak diwajibkan berpuasa, sebab mereka sendiri pun tidak tahu apa itu puasa, sebab mereka tidak berakal. Okey. Baik, seterusnya yang keempat, tidak uzur yang menghalangnya berbuka puasa. Okey. Jadi orang yang uzur sakit, ya, tidak diwajibkan berpuasa. Tapi orang yang sihat walafiat seperti kita diwajibkan berpuasa. Tak ada masalah, tak adanya halang kita nak puasa tengah sihat begini. Melainkan kalau kita sakit, ya, yang menghalang kita kena makan ubat ikut masa yang diberikan. Kalau tidak, sakit makin teruk. Jadi tidak mengapa. Tapi kalau orang yang sihat seperti kita, wajib kita berpuasa. Dan yang kelima, tidak uzur yang mengharuskannya berbuka puasa. Maksudnya ada perkara-perkara yang mengharuskan untuk berbuka puasa, tapi kalau kita tidak termasuk dalam golongan tersebut, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Okey, baik, kita lihat keuzuran yang menghalang berpuasa tadi. Nombor 4 kan, yang menghalang puasa. Dia macam mana keadaan dia? Di mana yang pertama kita lihat berada dalam keadaan haid dan nifas. Ini terutamanya pada kaum perempuan atau wanita. Ya, mereka berada dalam keadaan haid dan nifas dan mereka dihalang untuk berpuasa. Kedua, gila walaupun seketika. Ya, kalau dah jadi gila, tiba-tiba gila datang, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa sebab dia jadi gila seketika. Dan yang ketiga, pitam sepanjang hari. Okey, bila dah jadi pitam, maksudnya dia menghalang untuk berpuasa, maka
tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bagaimana pula keuzuran yang mengharuskan berbuka puasa? Okey, yang macam tadi, nombor 5 tadi. Yang pertama kita lihat golongan-golongan tertentu, iaitu yang pertama musafir. Apa maksud musafir? Orang yang umat Islam yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat melebihi daripada 2 marhalah, lebih kurang dalam 80 lebih kilometer perjalanan. Contoh perjalanan dia, niat dia untuk menziarahi keluarga ataupun niat dia untuk belajar, menuntut ilmu. Kalau niat dia tidak baik, itu tidak dikira sebagai musafir. Dari perjalanan yang jauh yang menyebabkan, contoh dia menaiki motosikal dalam keadaan mungkin perjalanan dalam 200 ataupun 150 km dan waktu tu tengah hari, dia diharuskan untuk berbuka puasa. Diharuskan, ya. Jadi orang-orang golongan musafir ini diharuskan, tapi kalau nak teruskan berpuasa tiada masalah. Okey, diharuskan untuk buka puasa. Jadi diberi kelonggaran untuk mereka, tidak diwajibkan berpuasa. Okey. Yang kedua, sakit yang memudaratkan. Ya, betul. Jadi kalau sakit yang memudaratkan ini adalah mengharuskan berbuka puasa. Contohnya tiba-tiba perut dia kena gastrik. Okey. Jadi sakit yang mudaratkan, kalau kita tak makan mungkin lagi teruk perut kita. Jadi mungkin akan jadi kritikal, sakit kritikal. Jadi seeloknya untuk berbuka puasa ketika itu. Okey. Itu sakit yang memudaratkan, yang tidak boleh kita buat apa. Kalau sakit biasa, contoh sakit jari ke, tak ada masalah. Itu bukannya sakit luka sikit je, itu bukan mudaratkan, ya. Yang mudaratkan seperti gastrik, okey, yang boleh menyebabkan mungkin dia akan lebih teruk sakit dia. Okey, seterusnya yang ketiga, orang tua atau pesakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Jadi golongan ini dikira untuk diharuskan berbuka puasa dan tidak diwajibkan, dikategorikan syarat wajib berpuasa. Dan itu sahaja daripada Ustaz berkaitan dengan puasa, ya, puasa. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang Ustaz ajar hari ini sebanyak memberi pengetahuan dan manfaat kepada pelajar-pelajar semua. Semoga dalam bulan Ramadan, ya, dalam bulan puasa ini kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT dan perbanyakkan amalan kita di dunia untuk mencapai di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya terangkan pada hari ini sebenarnya memberi ilmu yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar sekalian. Jadi Ustaz rasa itu sahaja daripada Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.